Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam. Terlebih dulu kita ucap terima kasihlah kepada pihak federasi kerana sudi mengundang kami daripada agensi Penerbangan untuk memberi sedikit simulasi dan juga demonstrasi. Sebenarnya pada 24 September lepas, kedatangan kami kali pertama kita telah bagi exposure tentang penggunaan dadah sintetik, yang mana kita sedia maklumlah tentang syabu, ais dan sebagainya. Dan hari ini saya sekali lagi bersama dengan sahabat saya, Cik Zudin. Kita hari ini kita lihat bagaimana Tuan Syaril dan juga Puan Hafidah bercerita tentang perlunya peranan ibu bapa dalam mengenal pasti perubahan tingkah laku anak-anak, lebih sensitif dan sebagainya. Tapi ada satu lagi kaedah yang ini kita nak tunjuk, bahawa dalam usaha-usaha kita untuk memastikan anak-anak kita ni tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan mungkin menjadi lebih teruk, ada satu keadaan di mana bagaimana kita nak tahu the tricky part. Tricky part apabila seseorang remaja atau anak-anak kita terlibat dengan penggunaan dadah. Yang betul Cik Nenek? Sebab yang ini adalah actual senario lah, situasi semasa yang kita biasa lihat. Kalau kita tengok di luar sana, kita tahu yang ni bom, peralatan ataupun dapur untuk kita menggunakan syabu, ais dan sebagainya. Ini kira kita, kalau kita tengok, kita tahu. Tapi hari ini Cik Nenek, cabaran dia sangat besar, betul? Bila kita bercakap tentang bagaimana pencegahan baik di sekolah atau di rumah dan sebagainya, kita dah berhadapan dengan situasi di mana tricky part ni apabila anak-anak menggunakan kreativiti mereka untuk membawa dadah dalam keadaan ibu bapa tak sedar. So untuk itu saya serahkan kepada sahabat saya Cik Izzuddin untuk terangkan sedikit lah apa yang kita cuba bawa malam ni. Silakan dia. Terima kasih. So hari ni kita macam Cik kata dia ni adalah orang panggil, kalau untuk remaja, ini kita boleh kategorikan sebagai old school. Old school. Macam contoh straw ni, kita selama dah tak pakai straw. Straw dah tak ada. So memang tak pakai. So ni packaging lama. Okay, tadi ada Puan Hafidah, dia ada cakap pasal macam mana ibu bapa sekali-sekala dia kena pergi spot check bilik anak. Betul. Ini benda paling simple. Pergi spot check bilik. Tapi tuan-tuan, hari ni kita nak menimbulkan sedikit kerisauan kepada ibu bapa. Adakah barang yang dia spot check tu, dia tahu barang tu adalah barang salah. So hari ni saya ada bawa satu bag biasa. Macam seorang remaja datang bawa kan, setelah dia balik rumah. Tak nampak remaja bila dia pakai. Tapi di sini ini adalah penampilan yang dulu biasa. masa remaja macam ni lah. Okey, baik. Sekarang masa saya remaja, cuma rambut tak ada. Okey, so bila saya balik macam perempuan pula kan. Okey. So kalau kita balik rumah, bawa bag contoh. So parents nak check. Cik Faizal kerja di K memang tahu lah. Saya tak boleh cakap. So kita nak minta salah seorang tu untuk datang check. Parents lah kan, untuk datang check, keluarkan barang dalam ni dan tunjuk saya adakah apa barang dalam beg ni adalah salah. Dikategorikan sebagai barang salah. Macam Puan Hafidah kata tadi, kita kena HD sebulan sekali lah. Betul. Pergi checking bilik anak kan. So kita minta seorang kru lah. Okey. Kita bantu. Okey. Nama je, nama je. Nama saya? Nama betul ke nama ibu? Nama ibu je. Nama saya John. Okey, John, contohlah saya anak kan. Dia macam tak nampak anak lah. Saya jadi bapa. Okay, so contohlah, so ada beg ni dalam bilik anak. Okey. So cik kena check, keluarkan kat saya tadi apa barang yang salah, apa yang tidak. Okey. So Ini anak punya beg ni. anak punya beg. So, situasi ni berlaku di rumah dalam bilik. Kita keluar dulu. Keluarkan tak? Boleh? Boleh. Yang salah tak sini? Yang salah letak situ. Tak salah? Tak salah. Kita apa nak? Okey, yang salah letak. Sekolah lah, budak sekolah ya. Tapi saya bapak lah. Ayah lah, ayah cik budak sekolah. Juga. Okey. Ni tunjuk je tunjuk macam tu. Okey. Ini yang betul Ini buat sakit perut ni, saya tahu. So ni simulasi macam seorang ayah cek beg anak je lah. Okey dah habis. Tak ada. Betul je open tak ada je. Oh, sekejap boleh duduk. Okey. Okey. Ya, tak ada apa. So, tak ada lah. Kumpul je Kumpul. Pasti? Pasti. Sekali. Bagi sekali boleh. Oh, sensitif lah bapak ni. Sensitif. Betul. Ini kita nak saya check. Ada lagi. Saya pun tak tahu lagi. Oh. Barat. Kita tengok ya. Tengok ambil masa take your time. Mana duit bapak bagi tu? Dah beli semua lagi. Ya. Okey. So, kalau kita dapat lihat
Okay, kamera monitor ini adalah barang yang salah daripada beg ni. Okay. Ini. So yang ni adalah barang yang Tak salah. tak salah. Pada pemahaman seorang bapa lah. Ya, betul. Okay, so cara checking ni, so kita obviously lah, yang ni memang salah lah. Yes. So yang ni adalah cara packing batu, yang ni adalah Oppo kan, Yes. lighter. So ni mana? So yang ni yang dikatakan barang tak salah. Tapi cara kita check adalah bila kita keluarkan, kita terus letak, kita tak buka. So saya tunjuk yang ni yang kata buat skateboard. Oh ini kalau makan masa skateboard je. Tengok dalam. Nampak? Cara kita check. Kita hanya ambil letak, dah letak tepi tak salah. Sedangkan ada pil RMB file. Okey. Dalam ni juga. Aduh. Tak. So yang ni dia kata new school, old school. Yang ni kalau letak dalam beg confirm salah. Yang ni old school. Klise lah, klise lah. Klise. Biasa kita tengok lah kan. So ini dah jadi barang salah lah. Yang ni tak salah. Salah, gula-gula. Tapi tak buka. Oh, ya. Salah itu. Okay, so yang ni kita kata parenting skill. So, kita kena buka setiap satu walaupun benda biasa. Bukan dah rasa lah. Itu yang bahaya tu saya tak boleh terus tu. Dia dah terliur lah tengok gula-gula. Buka dia. So dia simpankan dia dalam packaging ni untuk mengaburi mata parents. Okey. So yang ni 3-in-1 biasa. Tapi kalau tuan-tuan lihat 3-in-1 ni atas dia tak sama macam bawah. Dia dah potong. Dia dah ada renovation sikit. So kita kena buka tengok. Bila ada benda yang mencurigakan walaupun sedikit, kita kena syak. Maksudnya kita lagi kuat kita syak lagi bagus. So sebenarnya dalam ni adalah dada jenis serbuk. Dada jenis serbuk ni saya akan tunjuk sebentar lagi. Okey Terima kasih. Pada Biasa seorang saya- bapa yang sensitif. Okey, terima kasih. So tuan-tuan kat rumah, inilah di antara cara untuk kita parent check beg anak-anak dia. So ini kita kata kena buka ni. Yang macam mana tadi Puan Hafidah sebut, kita lihat perbelanjaan anak-anak, rutin perbelanjaan anak-anak dah berubah. Sebenarnya bila kita cakap tentang rutin berubah pun dah menjadi satu sinar Cik Dan. Betul? So hari ni tadi kita dah tengok. Okay, ini pandangan mengenai dadah yang skeptikal lah, klise. Bila kita jumpa barang-barang macam ni, obviously kita tahu anak kita terlibat lah dengan pengambilan dadah. Tapi kalau macam ni, barang macam ni, kita kena lebih sensitif. Kita lebih Dan ni mungkin lah Cik Din, penonton kita tertanya lah, kalau buka secet macam ni, so ada serbuk, kita wondering serbuk apa kan? Betul. So adakah bentuk kaedah dadah baru menggunakan secet ni? Okey. So ini kita nak terangkan. Contoh tadi kita tunjuk yang ni adalah dari situ kita maklum RMB5. Dia dalam bentuk fizikal tu. Dalam bentuk pil bila kita buka dan kita makan. So kita rasa secara fizikal. So contoh kalau orang nak bagi, saya bagi kat Cik Faizal kan. Cik Faizal rasa dan mungkin kita boleh buat betul. Tapi apa yang berlaku ni, dadah dalam bentuk serbuk. So saya tunjukkanlah. So ini antara dadah bentuk serbuk ni sinoni dengan muzik. Okay. So kalau saya nak bancuh saya kena ada feel. Oh ada feel, okay, feel Cik Din eh. So saya buka lagu yang apa? Jap, sebelum tu. Okay. Ni antara packaging, ni ada lagi antara packaging kita kena alert. Okay. Contohnya menggunakan packaging sos cili. Ya, Okay. menggunakan packaging sos cili. So cili ni tak malah, tak salah. Tapi packaging dia gunakan packaging ni, dia potong dan disimpan dalam ni. Tujuannya 100% untuk mengaburi sahaja. Jadi terus kita bila kita check, kita kena ada ilmu, kita kena ada info yang betul. Apa yang kita check, apa yang kita nak tahu tentang anak-anak kita. Okey. So ni contohlah. Kalau saya kata tadi dalam bentuk pil, ni adalah dalam bentuk serbuk. So boleh kita ambil feel sikit lah. Ambil feel sikit lah Cik Din eh. Alright. Contoh tadi Puan Hafidah cerita pasal private party. Contoh dalam suasana private party kan. Right. Dia biasa. Tak biasa. Kita remaja purba ni. Nampak tangan tak? Takut kan? Butuh air. Air kosong. Air ni tak ada masalah, boleh minum. So bila pergi ke private party, so dadah dalam bentuk fizikal ni dah kurang. Orang akan gunakan dadah bentuk serbuk. So, buka yang tadi kita check. Dengan lagu ni sini dalam private party. Nampak? Kaedah Kita dah buka. Okey. Kita teruskan pakai jalan ni. Alright. So dah ada air ni.
adalah air yang telah dicampur dengan ekstasi, syabu dan sebagainya. So dadah perangsang muzik. Dan dulu ni ekstasi dalam bentuk pil, dan sekarang ni dalam bentuk cair. So kalau kita tengah clubbing dalam private party, pasti ni kita penat. Betul. Takkan joget tak penat, betul? So kita akan minum. So dadah air yang kita minum ni, warna dia pun macam mana tengok warna apa? Oren. Warna oren. Sukarlah untuk kita besar. Ya, betul. So bila kita dalam club, dalam private party, sekarang ni banyak private party. Takkan kalau kita pergi, takkan kita bawa bekal. Betul. Jarang orang pergi private party bawa bekal di kotak. Tak ada. Jadi bila dia sediakan air tu, kita akan minum. So kita akan jadi apa yang penting, kita kena berada di tempat yang betul, masa yang betul, dengan kawan orang yang betul. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok realiti sekarang lah. Kita dah cakap tentang isu dadah sintetik sebelum ni. Skeptikalnya dadah yang kita tahu pada hari ini. Tapi cabaran baru kita apabila kita nak memahami yang anak-anak sekarang ni dah advance. Kalau kita tak lebih advance daripada anak-anak, kita tak lebih peka, kita tak lebih cakna, maka kita mungkin akan ketinggalan. Dan saya tertarik daripada perbualan Tuan Syarif dan juga Puan Hafidah tadi untuk kita jadi lebih sensitif di masa-masa akan datang, supaya isu-isu yang berlaku melibatkan anak-anak muda khususnya di sekolah, di dalam kawalan kita, kita lebih alert untuk ambil tindakan dan sebagainya. Betul Cik Dan? Betul. Sesuai dengan kempen kita lah Cik Dan pada tahun ni apa? Lebih baik cakap. Kali ini berjaya. Kali ini berjaya, alhamdulillah. So mudah-mudahan demonstrasi kita yang seberingkas ini dapat menjadi satu, orang kata, titik tolak kepada ibu bapa di luar sana supaya menjadi lebih sensitif dengan apa yang disampaikan oleh panel jemputan kita tadi lah. Okey. Okey, alang-alang tu Boleh. sekarang ni dah kata style baru. Alright. Dulu kalau kata syabu kena ada benda-benda ni semua. Betul. Kan? Jadi mak bapak tengok, tak ada benda ni, kira tak ada lah. Tak ada. Rupanya dia dah tukar ke Betul. sachet pula dah. Dia dah keluar. Selalunya generally berapa harga dia orang perlu spend kalau budak-budak nak beli benda-benda macam ni? Mungkin ada tadi macam saya kata, dadah ni mahal. Ya, dadah ni memang harga dia mahal, memang RM200. Tapi kita kena ingat, dia minum untuk 1 jam. Kalau kita minum 20 orang, jadi seorang jadi 10. Oh, dia jatuh murah lah. Jatuh murah. okey, Jadi kita tak boleh ada persepsi budak tak kisah sebab murah. Jangan. Oh, Sebab dia consume betul. sikit. okey. Tak macam pernah kita kat RM50 satu tip untuk dia seorang. So mungkin belajar sikit je. Jadi kat situ dia mula macam rokok lah. Mula-mula kita kan, takkanlah dia orang ada Betul, duit betul. beli benda ni, rupanya dah tahu dalam jam banyak, itu murah. Macam harga pasaran juga tuan. Macam bila kita cakap syabu 1 gram bersama RM1. Ganja 1 gram bersama RM50. Tapi kita kena faham dia punya penggunaan dia melibatkan beberapa I orang, see. ramai dan sebagainya. So tak ada isu tentang budak-budak tak afford untuk dapatkan. Jadi tuan-tuan jangan ingat anak-anak kita tak mampu ya. Mungkin mereka tak ada duit banyak sangat, tetapi macam mana yang pegawai-pegawai ADK ni cerita, dia orang tak perlu, dia orang hanya perlu masukkan kutip duit banyak-banyak, ramai kos-kos RM1, itu pun dah cukup untuk dalam sebuah jam air Untuk satu ni, untuk dia. I see. mancur pun mudah kan. Okey, sekejap. Apabila contohlah apabila dia orang minum satu gelas ni, apa yang akan berlaku pada dia? Kalau ikutkan macam sekali kita berhadapan dengan isu tentang new psychoactive substance lah, NPS lah. Okey. Kadang dadah baru ni dia sebenarnya lebih potent daripada dadah yang sedia ada. Okey. Kita biasa lihat contoh macam ada skin daripada dadah konvensional melalui Q, so then dah beralih kepada melalui bakar, cheese dan sebagainya. Tapi kita lihat kaedah penggunaan ni sangat orang kata Simple. tapi sebenarnya kesan dia lebih potent lah. Oh, lagi teruk. Macam contoh lah kita biasa tengok bila kita lihat orang yang pergi ke PP private party ni menggunakan dadah ni sebagai stimulan drug untuk dia lebih agresif. Kalau let's say lagu yang dimain tu lagu techno, dia akan jadi cik dia kalau dia main lagu sedih kan, contoh sedih dia pun dia akan sedih meleleh. Itu apa yang kita buat, kita lihat sebab tu kita buat dan sebagainya lah. Ada tak kemungkinan budak-budak sekolah ni dia ambil benda-benda macam ni sebab kononnya stres, sebab nak beradap ke exam, jadi bila dapat benda ni boleh release ke? Itu mungkin persepsi dia lah. Setengah orang kan macam kita tengok, kenapa dia pergi makan dadah? Nak berkawan, stres. Ini adalah alasan-alasan yang digunakan. Alasan yang digunakan kononnya nak exam ni, nak SPM ni kan Sebab bila kita ambil ni, contoh hilangkan stres, besok kita stres. Stres tak akan habis. Stres takkan habis, masalah takkan selesai. Jadi tak ada siapa pun kata dadah lah cara untuk release stres yang Mereka mungkin nampak biasa, tak ada kesan parut kat tangan, tak ada simpan apa semua, tapi rupanya mereka dah mula mengambil dadah yang lebih bahaya daripada dadah-dadah yang kita tahu sebelum ni. Okey,
Mungkin soalan terakhir lah. Ya. Okey. Macam mana kita nak identify anak kita ke atau apa, bila dia ambil benda-benda ni, dia macam mana? Dia tidur sepanjang hari ke? Dia macam mata dia naik ke atas juling ke apa? Dia sikit lah. Sebenarnya different lah. Maknanya macam sebelum ni kita selalu bercakap tentang recreational user dari sudut pengguna dadah dewasa. Tapi hari ni kita bercakap tentang anak muda. Kalau dulu kita lihat penggunaan ganja yang memberi kesan mereka di mungkin tindak balas terhadap satu-satu perkara itu menjadi lambat dan sebagainya. Tapi sebenarnya hari ni kita kena faham konsep stimulan gap, merangsang mereka untuk menjadi lebih agresif, lebih aktif dan sebagainya. That's why kadang-kadang kita tengok bukan kita nak bagi satu bad perception yang buruk lah. Kadang-kadang pelajar lepasan sekolah kita wondering bila habis dia sekolah dia naik motor dengan beyond expectation kita, dia mampu untuk berdiri atas motor dan sebagainya, berani. That's why kita lihat kesan-kesan penggunaan dadah baru ni membolehkan mereka, menstimulate mereka menjadi lebih agresif. Jangan ingat Betul. bila dia orang ambil dadah ni, dia akan jadi lalu tidur tak tapi Dulu kan, old school. Old school, betul. Tapi tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, nauzubillah lah. Kalau ambil benda ni, dia tidak ada kesan di tangan, berlubang sana, berlubang sini. Dia tidak akan tidur sepanjang hari. Dia tidak akan lalok, tetapi dia akan menjadi seorang yang sangat-sangat agresif. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau anak-anak tuan-tuan tu tengok macam agresif dia, tak tidur, tak Yang apa. tertanya liquid vape yang bahaya sekarang. Okey. Vape. Vape silakan vape. Vape. Vape ni tu pun tak payah nak ulas panjang lah sebab dia masih bawah. Okey. So mungkin itu Fidah tadi pun dah bagi tahu kan. Vape ni kandungan dia tu mungkin ada yang kita ada baru-baru ni tangkapan. Tangkapan oleh PDRN mana vape tu dia mengandungi THC. So vape tu yang dia jual biasa tu tak ada masalah, tapi bila dia campur dengan THC tu, yang tu dia samalah macam dia. Adakah kesan dia sama juga macam yang jadi aktif? Dia macam berapa ke? Bergantung pada ni lah. THC ni dia setiap dadah dia akan ada kesan yang berbeza. Oh, Dia yang paling dahsyat tu. Bila sekarang ni kita ada biasa tetrahydrocannabinol THC, bahan psikoaktif dalam apa ni dadah jenis ganja. Kita tahu yang penggunaannya akan menyebabkan refleksi kita terhadap satu perkara lambat. Tapi hari ni kita ada NPS. Kita ada THC sintetik. Maknanya cannabis oil yang diproduce oleh setengah orang dan digunakan untuk memulihkan mereka jadi agresif. So dia dah mengubah kita punya persepsi. That's why yang tu yang kita sangat-sangat bimbangkan lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi